من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Alhamdulillah. Jadi sepatutnya malam ni kita baca fiqh muamalat. Tapi saya tak ingat. Jadi kita akan datang ni kita akan buat Rabu yang kedua tu, perjumpaan yang pertama kita baca kitab ni Alamat Kiamat. Kemudian pada Jumaat yang keempat kita akan baca kitab Fiqhul Muamalat, fiqh berkenaan dengan jual beli. Baru nak mula bulan depan. Jadi kitab yang kita guna tu adalah kitab Fiqh Minhaji, Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji mazhab Syafi'i lah, jilid yang ke-6. Jilid yang ke-6. Jadi insya-Allah kita mula bulan depan lah. Perjumpaan yang pertama kita Alamat Kiamat. Perjumpaan yang kedua kita baca kitab Fiqh Muamalat. Baik. Penting juga tuan-tuan buat jual beli, buat riba, buat sewa beli, buat syarikat, macam-macam lah tuan-tuan. Terutamanya buat riba lah. Sebab Nabi sebut nanti akhir zaman buat riba ni hampir tak ada orang yang terlepas pada dia. Ada hadis Nabi sebut. Baik, malah dalam hadis Nabi, kalau tuan-tuan tengok dalam 40 hadis akhir zaman karangan Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari rahimahullah. Dalam kitab tu ada satu hadis kan, dia sebut akhir zaman nanti orang dia tak kisah dah min aina asabal mal, daripada mana dia dapat harta, dia tak heran dah. Al min halal atau min haram, dia tak heran dah. Akhir zaman nanti orang tak heran dah, asal dapat duit je, halal haram letak belakang. Jadi eloklah kita baca bab muamalat supaya kita tak terjebak dengan hukum hakam, riba dan sebagainya. Baik, kita tengok kitab kita Alamat Kiamat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata mengarang. Muka surat 93 tatimah. Di situ lah. Tapi saya dah baca dah tadi. Saya tengok masih lagi dia punya huraian masih lagi berlegar isu yang sama. Pengarang menekankan tentang bagaimana ulama ini boleh rosak, dan bagaimana ulama yang ada ilmu tak menyampaikan ilmu dia. Masih lagi berlegar-legar dalam isu itulah, isu berkenaan dengan ulama. Baik, tatimah, oleh kerana yang demikian itu telah dipenjara akan setengah daripada alim ulama di dalam masa yang panjang, oleh kerana kasih dan asyik kepada dua perkara yang tersebut. Penjara ni bukan penjara fizikal, penjara penjara rohani dia. Dia terpenjara dalam tu. Dia ada ilmu. Dia ada hafal Quran, mungkin hafal hadis. Tapi kerana dua benda ni. Apa dua benda ni? Pertama, dia ni asyik dengan kemegahan dunia. Ada ilmu, dengan ilmu dia nak cari pengaruh. Bukan nak sampai dengan kerana Allah. Saya sebut dah kat tuan-tuan, jangan cari benda-benda tu. Benda tu dia main sendiri. Dan kita tak boleh cari pun imam-imam mazhab, imam-imam akidah yang terkenal tuan-tuan, imam 4 mazhab, imam akidah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dia pun bukan nak cari kemegahan, tapi benda tu datang bila dia ni layak untuk menjadi pemimpin. Allah Ta'ala angkat dia, mereka menjadi panutan seluruh umat. Ni nak cari tuan-tuan, nak cari kemegahan dunia. Yang kedua, dia asyik nak menjadi kemewahan lah dalam hidup dunia ni. Cari kemewahan dunia, nak cari kemewahan dunia. Maka dia duduk dalam penjara jiwa dia dalam tempoh yang sangat lama. Baik, kemudian dia ambil daripada kitab Ihya, ni Ihya Ilmuddin dan Zawajir, yang 8 hadis athar yang mengeluarkan akan dia oleh khatib. Bila sebut khatib ni, Khatib Al-Baghdadi. Terkenal lah ni, Khatib Al-Baghdadi, antara ulama yang hebat dalam bab
ilmu apa? Ilmu hadis. Ni Khatib Al-Baghdadi ada kitab dia Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Baik, daripada hadis Anas bin Malik daripada jalan Sam'an bin Mahdi daripada Anas, lafaz hadisnya, irhamu thalathah ghaniya qaumin iftaqar wa aziza qaumin dhalla wa faqihan yatala'abu bihil juhal. Bermakna, hendaklah kamu kesian dan kesian belas. Kesian lah, hendaklah kamu rasa kesian pada tiga. Kesian ni bukan kesian sungguh-sungguh tuan-tuan. Kesian di sini kesian apa panggil? Sebagai pengajaran tu kesian kat dia. Sebagai pengajaran. Kesian di sini supaya kita ambil iktibar. Ambil ibrah. Yang pertama sahabat, 3 orang. Yang pertama, orang kaya yang jadi fakir. Sebab apa tuan-tuan? Dulu dia pernah kaya. Bila dia pernah rasa kemewahan, tiba-tiba dia jatuh miskin. Bukan senang dia nak hidup sebab dah pernah kaya. Kesian sungguh tuan-tuan. Pasal dah pernah kaya, tiba-tiba jatuh miskin. Lagi teruk kalau masa kaya sombong, lagi teruk. Masa kaya sombong, adik-beradik pun tak mau tengok, tak tolong sana, tak tolong sini. Sekali dia jatuh, kesian sungguh. Tapi kesian ni bukan kesian seperti mana kita kesian pada orang miskin, anak yatim, tak. Kesian sebagai pengajaran. Yang kali jangan jadi lagu tu. Yang kedua, orang yang jadi kemuliaan daripada kaum, jadi kinaan ia padanya. Ni pun kita sebut dah, hadis saya berulang dah sebelum ni. Orang yang dulu dia ada jawatan dalam negara, dia ada jawatan dalam masyarakat, tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Kesian lah. Pasal dia dah biasa duduk di kursi yang empuk. Biasa naik kereta ada escort, betul tak? Polis escort, ada UTK yang kontrol dia, polis yang kawal dia. Tapi sekali jatuh hilang langsung. Kesian. Bandingkan kita ni tuan, kita tak pernah rasa benda-benda tu. Kita ni hidup macam biasa, tak payah kita nak pergi Kuala Lumpur ada orang escort, tak payah, kita boleh sampai sana. Tak payah tuan-tuan, kita nak makan ada polis jaga parameter, takut ada sniper tembak ke. Tak payah tuan-tuan. Ni orang yang pernah rasa macam tu, bagaimana dia diangkat, tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Kesian. Tapi kalau dia dulu dia orang yang baik, tak apalah, padan lah. Tapi kalau dulu dia pegang kuasa, dia merintah, dia sombong, belagak, tak mau dengar nasihat, tiba-tiba dia jatuh, padan. Kesian. Tapi kesian ni bukan kesian ambil pengajaran. Lain kali ada kuasa jangan buat panggil lagu tu. Lain kali ada kuasa jangan buat, sebab bukan semua orang kekal di atas. Ingat tak? Bukan semua. Masa ada kuasa berpada-pada lah. Bukan semua orang yang akan duduk di atas. Ada masa dia akan jatuh. Kalau dia tak jatuh macam biasa, dia akan jatuh dengan kematian. Betul tak? Dia mati. Sama ada dia orang tu baik ataupun orang tu jahat, Allah Ta'ala tidak kekalkan kuasa kepada sesiapa pun. Iskandar Zulkarnain baik, Allah Ta'ala tak kekalkan kuasa dia meninggal habis. Nabi Allah Sulaiman baik, perintah satu dunia, dia meninggal anak Nabi Allah Sulaiman bergaduh, pecah dua kerajaan Nabi Allah Sulaiman, utara dan selatan. Allah Ta'ala tak kekalkan. Sebab apa? Pemilik kerajaan ni Allah. Kalau penduduk satu tempat tu banyak yang baik, banyak yang taat pada Allah, dengan rahmat dan kekasih sayang Allah, Allah Ta'ala berikan pemimpin yang baik. Pasal apa? Pemimpin yang baik, kebaikan dia rakyat semua rasa. Macam Umar bin Abdul Aziz kan. Pasal apa masyarakat dia dapat? Pasal masyarakat tu baik. Tapi kalau banyak masyarakat yang menipu, yang masyarakat yang banyak jauh pada agamanya, Allah hukum dia dengan lantik pemimpin yang macam dia. Pasal apa? Pemimpin yang teruk, kejahatan dia semua pekat rasa. Sebab bala tu memang semua rasa. Begitu. Sebab tu pentingnya nak dapat pemimpin yang baik, mesti masyarakat itu dekatkan diri dengan agama. Dia akan dapat pemimpin yang baik. Baik, kemudian orang yang ilmu faqih yang membuat main-main dengannya oleh segala orang jahil. Ni dulu alim, tapi bila dah lama tu dia tak mengajak, dia tak murajaah, dia dah jadi macam orang biasa, sampai orang boleh buat melawak dengan dia. Oleh kerana apabila adalah oleh pengajarannya banyaklah kemajuan, dengan sebab banyak muridnya, maka banyaklah orang membuat hormat akan dia. Yalah, dia bila mengajar anak murid ramai, bila anak murid ramai, orang hormatlah. Baik, kemudian itu membuat main
Dan apabila putus pengajarannya dengan sebab ketiadaan murid-muridnya, maka ketika itu membuat mainlah oleh setengah daripada orang yang jahil oleh kerana ketiadaan haibah dan segan mereka itu oleh kerana ketiadaan murid-muridnya. Dulu dia banyak murid, orang hormat lah. Tapi bila dia dah tak mengajar lama, orang dah nampak dia macam orang biasa. Mula dah orang berani melawak dengan dia. Tapi zaman sekarang jangan tuan. Zaman sekarang akhir zaman ni teruk lah. Akhir zaman ni ulama yang banyak pengikut pun dia orang kutuk. Betul lah, zaman ni teruk tuan-tuan. Memang teruk lah. Ni nak cerita ni, dulu ada orang macam tu. Dulu dia ulama, lepas tu dia tak mengajar dah. Dia dah hidup biasa, dia malas mengajar. Sampai orang dah tak kenal dah dia alim ulama. Orang boleh melawak dengan dia macam biasa ya tuan-tuan. Tapi zaman sekarang teruk tuan-tuan. Ni ulama yang dah memang ulama, tulis kitab banyak, dia pun kutuk semacamnya kat Facebook. Kita boleh geleng kepala ya tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kesian lah pasal dia tak mengajar, maka orang dah tak pandang. Dia tak ada haibah. Nak sebut haibah ni macam mana tuan-tuan? Orang tengok muka dia, orang rasa ada hebat di wajahnya. Dia bukan semua orang nampak tuan-tuan. Ada orang kadang hati dia gelap, dia tak nampak. Ataupun dia nampak, dia tak hiraukan kerana hati dia yang sangat jahat. Macam Nabi SAW ni hormat, ada haibah di wajahnya. Dan haibah Nabi sangat hebat. Sebab tu orang sebut Nabi dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Kalau ikut pandangan sebahagian ulama dan banyak yang kita sebut di Malaysia ni, Nabi Muhammad SAW lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad tak pernah ada orang perempuan ajak Nabi Muhammad berzina. Betul tak? Tak ada. Tapi kenapa Nabi Yusuf ada? Kerana haibah di wajah Nabi tu. Di wajah Nabi ada haibah. Tidak ada siapa pun berani bertentangan mata dengan Nabi SAW. Lawan mata. Tak. Dia tengok, dia akan tunduk. Kerana di wajah Nabi dia ada kehebatan yang sukar nak kita cakap. Cahaya memang cahaya dah. Isi Nabi kan yang menjahit. Bila Zainab binti Jahsyin menjahit, jarum tu jatuh waktu malam, tak nampak. Bukan ada lampu macam ni. Nabi SAW masuk, wajah Nabi ada cahaya tu, nampak jarum tu. Nabi, muka Nabi memang ada cahaya. Dan Nabi dia ada haibah, dia ada kehebatan tuan-tuan. Mana-mana orang kalau dia ulama, alim ulama, kalau tuan-tuan berhadapan, tuan-tuan tengok dia depan-depan, tuan-tuan tengok dia berdepan-depan. Alim ulama yang karang kitab lah, yang besar-besar ni, biasanya tuan-tuan akan nampak di wajah ni tuan-tuan. Kalau orang alim ulama sungguh ni lah tuan-tuan, makam ulama tinggi ni, nampak di wajahnya ada kehebatan, haibah. Dia tak macam orang biasa. Saya pertama kali saya jumpa Dr. Ali Jumaah, bekas mufti Mesir. Dia pernah datang, baru ni pun dia datang Malaysia kan. Masa tu saya mengaji lagi di universiti. Jadi dia lalu di Masjid Al-Falah USJ tu, di Selangor kan, Subang Jaya. Jadi saya tengok dia lalu, saya tengok nampak wajah dia tu ada haibah. Jalan nampak ada kehebatan di wajahnya. Tak biasa tuan. Kalau tuan di samping ulama dan tengok dengan orang biasa, dia ada haibah, kehebatan padanya, terpancar padanya kehebatan. Baik, tapi itu disebut haibah ni. Dan segan mereka itu oleh kerana ketiadaan murid-muridnya, maka jadi malulah ia daripada orang yang banyak sangat malu. Maka hendaklah mengambil ingat dan jaga, jangan bagi putus pengajaran dengan segan dan malas. Disebut. Kadang ada setengah orang dia malas. Ramai je tuan-tuan, saya sebut kawan-kawan saya lah, ilmu banyak pada saya, hafal Quran penuh, satu Quran dia hafal, hadis pun dia hafal. Tapi bila dia dah kerja tuan-tuan, gaji dia banyak, isteri dia bekerja, dia mula malas apa? Malas nak mengajar. Si duit dah banyak, buat apa penat-penat, malam-malam ambil rehat, ambil pergi mengai. Dia mengai malas. Bukan saya kata salah, tapi bila dia buat lagu tu, ilmu dia hilang. Lama-lama orang akan tengok, oh ustaz ke tu? Sampai jadi macam tu. Oh dia ustaz tu. Baru orang tahu. Ngaji Mesir, ngaji apa? Oh Usuluddin. Oh dulu dia qiraat tu syubra. Baru orang tanya, pasal apa? Dah tak nampak lah. Haibah tu hilang. Pasal dia tak mengajar. Ilmu ni kena ajak. Dia tak ajak, dia pergi mengai, pakai musulat jin. Orang lain pakai, dia pun pakai. Dia orang sampai tak nampak beza antara dia dengan bukan ustaz dengan bukan ustaz, tak nampak. Jadi haibah tu hilang lah. Sebab tu disebut bila tak mengajar, segan dan malas, ilmu tu pun hilang. Sebab tu saya dulu 2012 saya pun malas mengajar. Nak kira malas, saya pun malas nak mengajar. Dulu saya mula-mula
Ustaz Kamal Sani, tuan-tuan mungkin kenal kat Kamal Sani. Dia Jawi kan, dia ingat Jawi. Dia lepas tu Ustaz Zawawi meninggal dah, bekas YB Semanggui meninggal dah. Dia satu lagi Ustaz Akmal Kamarudin, YB Selama kala ni, Ustaz Akmal Kamarudin, menantu tu orang jadi awang tu. Saya duduk ganti dia pun. Saya bagi tahu dulu, saya kata saya tak boleh mengajar, saya segan. Saya kena duduk depan kuliah orang, saya malu, saya tak boleh nak cakap. Ustaz Akmal kata, hang mengajak dulu, betul tak kan? Hang pergi dulu mengajak. Tak apa, pergi dah lama-lama tuan, biasa. Benda tuan-tuan, kita mengajak lama-lama biasalah. Dulu duduk depan memang kita jadi gabra. Dulu duduk gabra, nak cakap apa, orang tengok macam nak makan kita. Padahal orang tengok tak ada apa pun. Jadi apa suruh saya pun mengajak. Betul, bila kita mengajak, ilmu tu tak hilang. Pasal kita nak mengajak, kita kena baca dulu. Takut silap. Baik, kemudian malas dan berhadap kepada dunia seperti yang banyak jatuh, sibuk dengan dunia sampai tak mengajak. Maka apabila putusnya, nescaya payahlah hendak dihubung akannya pada ghalibnya. Susahlah nak dihubung dengan alim ulama, dia pun dah tak mengajak. Dia dah lama tak mengajak, nak start mengajak lagi boleh, tapi dia kena mujahadah sungguh. Baik, kemudian dan dalil-dalil yang menyuruh kasih kepada alim ulama dan yang menegahkan bermarah-marah dan membuat seteru kepada ulama, sabda Nabi SAW. Ini penting, ini maksud bab ni. Yang ni pengarang mula nak susun hadis berkenaan dengan peri pentingnya kita kasih pada ulama, jangan sakitkan hati ulama. Ini hadis dia tuan-tuan. Sabda Nabi SAW, inna minan nasi unasan yadkhulunal jannah majjanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi hubbul ulama misqala dzarratin wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nar majjanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi bughdul ulama misqala dzarrah. Bermaknanya bahawasanya setengah daripada manusia itu, beberapa orang yang masuk mereka itu ke syurga semata-mata akan sembah mereka itu syurga semata-mata disebut. Tapi kalau bahasa dia tuan-tuan lah, ni bahasa dulu ni. Kalau nak bahasa senang apa? Majjanan tu dia kata. Yadkhulunal jannah majjanan. Apa nama majjanan? Majjanan maksud dia free. Free of charge. Ada orang yang masuk syurga percuma. Tak payah, susah payah. Senang-senang dia masuk syurga. Itu terjemahan majjanan. Tapi dalam ni pengarang ni guna bahasa lama kot, semata-mata. Baik. Maka sembah mereka itu, ni sahabat-sahabat Nabi SAW. Siapa ia ya Rasulullah? Siapa dia tu yang masuk syurga free of charge ni? Majanan, senang-senang. Bahasa kita senang-senang lah masuk syurga. Maka sabdanya, iaitu mereka yang ada pada hatinya kasih akan alim ulama. Tu dia. Kena kasih tuan-tuan. Saya tengok lah ni, risau tengok orang di Facebook penunggang. Ulama kata penunggang agama. Insya-Allah. Kata kenapa kata penunggang agama? Betul tak? Penunggang agama ni orang yang buat benda yang bercanggah dengan agama, nak cari keuntungan dunia, baru betul tunggang. Kita mengamalkan agama lain, betul tak? Mengamalkan agama lain. Orang mengamalkan agama, itu mengamalkan agama. Orang menyampaikan agama. Memanglah bila tuan-tuan nak kuasakan agama, memang kena ada kuasa. Jabatan agama mana-mana negeri lah, dia boleh kuasakan tauliah, boleh kuasakan macam-macam, atau pencegahan maksiat. Semua kena ada kuasa benda tu. Sebab tu dalam Quran sebut alladzina immakkannahum fil ardi. Kan jelas Al-Quran sebut kuasa. Tapi sedih bila ada orang yang orang yang nak mengamalkan agama dan dia perlukan kuasa untuk dia terjemahkan agama tu. Sebab dalam Quran sebut alladzina immakkannahum fil ardi, orang yang mana kami berikan dia kekuasaan di atas muka bumi. Apa dia buat? Aqamus solah, didirikan sembahyang. Wa atuz zakah, ditunaikan zakat. Itu tak apalah, ni semua buat. Yang nombor 2 ni, wa amaru bil ma'ruf, disuruh pada kebaikan. Betul tak? Benda yang baik ni kena suruh, kena mudahkan. Betul tak? Benda yang baik jangan susahkan, mudahkan benda baik. Terus dah tahu benda tu baik, mudahkan, suruh. Wa nahau anil munkar, dan kena cegah benda yang mungkar. Baru ni ada konsep mana bercium tuan-tuan. Polis tak tangkap, dia berlari tuan-tuan, 6 jam cabut lari. Apa kumpulan apa tu, kena blacklist terus.
Alangkah baiknya kalau kita blacklist pada awal, tidak kan? Masalah tuan-tuan. Tapi baguslah usaha untuk blacklist lama-lama itu bagus. Susah main lah. Tidak. Macam Qatar. Qatar tuan-tuan pergi Qatar buat masalah. Dia blacklist sampai mati you. Jangan main Qatar. Blacklist tu jangan masuk lah. Nah masalah. Baik, jadi tuan-tuan itu bahaya tuan. Kalau kita biar, katakan kita biar dia bercium, jantan dengan jantan bercium, kita pergi bersorak tuan-tuan. Tu tunggu bala tuan-tuan. Tunggu bala. Jangan bala kalau mai habis. Jangan cabar. Bala kalau mai. Tengok Titanic, kapal Titanic tu kan. Yang baru ni pun tenggelam lagi, orang pergi cari tenggelam lagi tuan-tuan. Titanic kan dia bercakap apa? Even God can sing. Tuhan pun tak boleh bagi tenggelam kapal ni. Tengok tenggelam. Entah tak pasal besar sangat zaman dulu kata Tuhan pun tak boleh bagi tenggelam kapal ni, tenggelam baru sekali ni. Jangan cabar. Betul tak kan? Bala kalau mai susah. Betul tak? Tsunami dulu jadi. Siapa sangka? Tak sangka, tahu-tahu jadi je. Mati 200,000 lebih. Dan tuan-tuan tahu pergerakan gempa bumi tu kat bawah dia bergerak sebenarnya, dia bergerak dalam beberapa tahun. Dan beberapa puluh tahun, ratus tahun nanti kita juga Malaysia akan jadi lingkaran gempa bumi tu, lingkaran api tu. Lingkaran api Pasifik apa dia panggil tu, yang di bawah tu ada gunung-gunung berapi tu. Kita juga nanti akan termasuk dalam tu. Berapa ratus tahun nanti, mungkin berapa puluh tahun, kita juga akan termasuk dalam tu. Lingkaran api Pasifik yang bawah tu ada gempa bumi tu. Sebab gempa bumi dalam laut tu sangat bahaya. Dia meletup, dia jadi air tsunami kerana letupan gempa bumi. Letupan gunung berapi. Jangan cabar, bahaya tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah. Ramai orang komen, tindakan tegas, bagus. Kalau boleh jangan bagi masuk dah. Hak jenis lagu tu jangan bagi masuk langsung lah. Banyak kita buat macam itu, bagus lah. Ustaz Abdul Somad mai kan, tengok Kuala Lumpur, ramai orang. Baik, kemudian dia kasih sekadar sayap nyamuk. Misqal darah, dia terjemah ni sekadar berat sayap nyamuk. Tapi kalau bahasa tuan-tuan, zarah ni banyak. Ada yang kata sebesar biji sawi. Tuan pernah tengok biji sawi? Halus je. Ada yang kata dia zarah ni sebenarnya lah. Zarah ni maksudnya benda yang paling kecil yang kita tahu. Dalam ni dia kata sayap nyamuk. Boleh jugalah. Ada yang kata biji sawi. Zarah. Arab guna zarah, orang putih guna zarah kan. Zarah atom, apa benda, nukleus, proton, elektron. Dia ada setengah ulama kata zarah ni macam waktu pagi kita buka tingkap, cahaya matahari masuk, ada nampak debu-debu kan. Ada yang kata itu zarah. Pendek kata benda yang paling halus lah tuan-tuan, benda yang tak boleh dipisahkan dah. Sekalipun dia kasih kat ulama ni sikit, tapi dia sayang ulama. Penting tuan-tuan. Nanti kita sebut tuan-tuan, macam mana boleh masuk syurga saja-saja dengan kasih pada ulama, macam tak logik lah. Ini mesti hadis maudhu'. Ada orang dia lagu tu. Nanti dulu, dia kadang-kadang saya risau golongan yang maudhu' sana maudhu' sini ni, dhaif sana dhaif, bukan apa. Betul lah depa kata kita tak boleh sandar pada Nabi benda yang tak jelas, betul, kita setuju. Tapi bayangkan kalau hadis tu memang Nabi cakap hang nafi, macam mana? Betul tak? Bahaya. Kita menafikan hadis Nabi pun bahaya, mensabitkan pada apa Nabi tak kata pun bahaya, dua-dua bahaya. Sebab tu banyak majoriti ulama berpandangan hadis dhaif boleh amalkan. Sebab apa? Sebab hadis dhaif ni bukan masalah hadis, masalah perawi. Dalam rantaian perawi tu ada seorang yang dia lemah sikit. Kita tak boleh kata 100% yang dia sampai semua salah. Betul tak? Boleh jadi yang dia sampai semua betul, cuma dia pernah buat salah. Jadi dhaif ni bukan pasal perawi. Ada juga jadi dhaif pasal apa? Pasal tabi'in sebut tanpa menyebut sahabat Nabi, terus pada Nabi. Jadi dhaif pasal apa? Mursal. Dia panggil mursal kan. Mursal sahabi dalam masalah, mursal tabi'in. Tapi macam Sa'id Musayyib ramai kan yang buat itu, Muhammad bin Sirin, Hasan al-Basri. Tapi adakah dia bertipu? Betul tak? Adakah tipu? Banyak je mursal-mursal yang dianggap dhaif. Tapi adakah Hasan al-Basri tipu? Cuma Hasan al-Basri tak sebut nama sahabat. Dia tulis sahabat, qala Rasulullah. Tiba-tiba kita kata dhaif. Seolah-olah kita tolak terus. Bayangkan kalau itu memang Nabi cakap, betul tak? Hang tolak, tu kena berhati-hati. Bukan maksud bila perawi itu dhaif. Dhaif perawi itu pun banyak bukan sepakat, banyak tak sepakat. Kawan ni kata dhaif, kawan ni kata dhaif, yang lain pula kata tak dhaif. Imam Bukhari ada orang kata dhaif, ada Abu Hatim Ar-Razi dengan Ibnu Abi Hatim mendhaifkan Imam Bukhari. Kita tak pakai pun. Sebab tu kadang-kadang pentadhaifan, pentajrihan benda ni semua kena nilai balik, kena tengok balik sebenarnya. Ada orang kadang-kadang dia terlalu
rigid sangat. Dia rigid. Dia, di situ je ilmu dia. Tak ada lah ilmu lain. Nak tengok dia dari sudut bahasa ke. Dia tak ada. Dia tengok ke situ je. Satu perawi yang dhaif semua terus. Baik, kemudian dia ada hadis tuan. Kalau orang tanya, takkanlah cinta pada ulama boleh masuk syurga. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok orang tu bersenang lenang dalam syurga. Ada hadis kan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri tariq. Ada hadisnya. Mana dia apa? Sesungguhnya aku telah melihat seorang lelaki yang sedang bersenang lenang di dalam syurga kerana satu dahan pokok yang dia potong daripada jalan. Kanat tu'zil muslimin, yang mana dahan pokok tu mengganggu orang beriman. Hadis riwayat Muslim lagi. Pasal apa? Kan biasanya orang dia biar, betul tak? Kan bila contohnya bata kat jalan, dahan terjuntai, siapa pun tak nak potong, semua sanggup mengelak. Elak lah entuk, betul tak? Ada seorang hamba Allah ni kata, Allah kesian menyusahkan orang. Dia berhenti, dia pergi potong. Dia tahu ramai orang lalu jadi susah. Kerana dia potong tu, pertama tuan-tuan, kenapa dia boleh masuk syurga dengan tu? Sebab tu saya ingat lagi pesanan Ustaz Ismail Kamus rahimahullah. Dia kata apa? Kita tak tahu amalan mana yang Allah Ta'ala redha tuan-tuan. Yang kita buat dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala redha kerana amalan tu kita masuk syurga. Ini bukti dia. Biasanya kita kalau buang benda yang di jalan tu, kita tak ada niat nak orang puji pun. Betul tak? Kita seorang-seorang tak ada siapa tengok, ikhlas sungguh kita buat. Kita fikir, Allah ni kacau orang ni, siapa pun tak tengok, kita buat seorang-seorang, ikhlas sungguh. Kemudian benda tu orang anggap biasa, betul tak kan? Biasa, betul tak kan? Orang anggap biasa, pada isi Allah besar. Benda tu bukan untuk mencari nama, benda biasa. Buat semata-mata apa? Tak mau menyakiti orang lain. Dan kerana dia buat tu jasa dia banyak, betul tak? Dan dia pun tak sangka perbuatan dia tu dia masuk syurga. Sebab tu bila tuan-tuan buat apa-apa ibadah, jangan ada kebanggaan, jangan ada sombong, riak, semua jangan ada. Buat ni memang semata-mata kerana Allah. Tak ada dah nak kenang-kenang tuan-tuan. Nah, kita buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah potong dahan boleh masuk syurga, takkanlah tak kasih pada ulama tuan-tuan. Dia ada hadis yang lain sokong, ada. Hadis yang Nabi sebut apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Hadis sahih Bukhari Muslim. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia sayang. Betul tak? Dia sayang pada para ulama, nanti di akhirat dia dibangkit dengan para ulama. Kalau dia sayang dengan orang yang benci para ulama, bangkit nanti dengan orang tu lah. Siapa dia kasih pada Firaun, bangkit dengan Firaun lah. Betul? Dalam hadis sebut je lah. Sebab tu Anas bin Malik kata, ini antara hadis yang paling kami sangat gembira. Pasal apa? Kita tak dapat beramal macam Nabi, kita tak dapat beramal macam Sayyidina Abu Bakar, tidak dapat beramal macam Sayyidina Umar, tapi kita kasih mereka bertiga. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka bertiga. Ini kata kasih pada ulama, betul tak? Hormat ulama. Jaga pada golongan-golongan tuan-tuan. Ngaji sikit PE, dipanggil mazhab Syafi'i PE. Betul tak kan? PE jadi sombong. Betul, dalil mazhab ni lemah, dalil mazhab ni lemah dalam pandangan hang. Dalam pandangan kami, hang yang lemah. Betul tak? Tak boleh pakai pandangan Imam Syafi'i ni, tak boleh pakai. Bukan pandangan Syafi'i tak boleh pakai, hang yang tak boleh pakai. Lagu tu. Baik, kemudian saya ada dalil macam ni. Semua orang ada dalil. Betul tak kan? Hang kata dia dhaif, ulama lain kata dhaif, hang tu yang dhaif. Betul tak? Min babil aula mendhaifkan hang. Macam ada satu orang kata Wahabi pada Terengganu tu kan, yang dia duduk kutuk Imam Abu Hanifah. Duk kutuk macam Abu Hanifah ni lah tu lah. Memang saya tahu, bukan kita tak tahu, kita mengaji dulu. Memang ada ulama dulu yang kritik keras Imam Abu Hanifah. Ayub Al-Sikhtiyani, Ibn Abu Hatim Ar-Razi, ramai gitu tuan yang kritik-kritik. Pasal apa? Pasal Abu Hanifah aliran Ahlul Ra'yi, dia pandai ahli hadis. Memang pertemuan antara tu sama mu ahli sunnah. Dia berkritik keras. Tapi semua kritikan ni, yang kritik Imam Abu Hanifah tu tak sampai tahap buku lali Imam Abu Hanifah pun. Kata ulama zaman dulu, walaupun kita hormat Ayub As-Sikhtiyani, nak banding jasa hampa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tu seluruh alam pegang dia, mazhab terbesar. Hampa nak mendhaifkan dia, tak pandang dah tuan-tuan. Kita tak pandang antara apa, hampa yang dhaif naknya. Min babil aula kita dhaifkan orang yang mendhaifkan Imam Abu Hanifah. Baik tuan-tuan, kemudian dan bahawasanya setengah daripada manusia itu, beberapa orang yang masuk mereka itu akan neraka semata-mata. Mana dia apa? Free of charge masuk neraka. Dengan senang lenang tuan-tuan, dengan mudah yang masuk neraka. Pasal apa? Semata. Maka sembah mereka itu, yang ini para sahabat, ya Rasulullah, maka sabdanya siapa dia? Siapa sembah? Maka sembah mereka itu, siapa ia ya Rasulullah? Siapa dia?
yang masuk neraka dengan mudah, free of charge. Ya Rasulullah, maka sabdanya, iaitu orang yang ada pada hatinya benci akan alim ulama sekadar berat sayap nyamuk. Dan lagi sabda Nabi SAW, nampak, benci pada ulama masuk neraka. Jaga-jaga tuan-tuan, pasal pengiktirafan ulama. Yang iktiraf ni Nabi SAW. Kita dah sebut tuan-tuan, macam mana nak kenal ulama. Dia ada ilmu dan dia mengamalkan ilmu dia, itu ulama. Kalau kita tak kenal lah ni, macam mana nak kenal? Imam Syafi'i dah sebut dah, tengok siapa belakang ulama. Kalau ulama itu dimusuhi oleh orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, musuh dia memang ulama. Pasal orang munafik, orang kafir, orang ahli maksiat, yang suka pada maksiat-maksiat ni lah, memang dia benci dengan ulama pun. Tapi kalau ada ulama ni, pelik kita tengok dia ulama, tapi orang munafik suka dengan dia. Ahli maksiat angkat dia, orang kafir angkat dia lagi, angkat setinggi-tinggi. Something pasal baca lagu tu. Tengok dia, siapa dia. Orang yang kalau betul-betul menyampaikan Islam, dia ada orang musuh dia. Nabi tu ada orang musuh dengan dia? Ada. Zaman Nabi, orang kafir Quraisy tu musuh sungguh. Nabi pernah disihir oleh Labib bin Asham, sampai kena sihir. Punya baik Nabi pun kena sihir. Nabi pernah diberi daging beracun, kena daging beracun. Musuh tu ada. Musuh. Orang yang menyampaikan kebenaran, dia tak akan dibentangkan kapet merah, dia akan dimusuhi. Sebab tu kena tengok musuh dia siapa. Baru kita tahu. Kalau betul dia mengamalkan ajaran Islam, musuh dia seperti mana musuh Nabi SAW. Orang yang tak suka pada Islam. Tengok mana orang yang tak suka pada Islam. Tak suka pada syiar Islam lah, senang kita kata. Syiar Islam apa dia? Contoh ibadah yang orang Islam buat secara azan, lagi korban, solat jemaah, pakai tudung, apa lagi syiar Islam. Segala syiar Islam lah yang menjadi tanda kepada itu amalan orang Islam. Tiba-tiba ada orang tak suka, ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Dia tak suka dan dia ada angkat kawan dia. Itu kita pelik lah. Orang yang tak suka kepada syiar Islam. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda Islam tuan-tuan, tanda-tanda Islam, dia daripada ketakwaan hati. Baik tuan-tuan. Kemudian, jadi jangan ada benci pada ulama. Dan lagi sabda Nabi SAW, aqrabun nas min darajatil anbiya ahlul ilmi. Bermaknanya yang paling hampir manusia itu daripada pangkat Nabi pada sisi Allah, iaitulah orang yang berilmu pengetahuan daripada alim ulama. Sekira-kiranya mendapat mereka itu akan menolong syafaat akan orang-orang yang salah pada hukum Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Nampak? Dapat bagi syafaat. Ulama memang boleh bagi syafaat. Baik tuan-tuan, mana pengiktirafan dalam Quran tentang ulama? Selalu kita dengar kan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jelas, bukan saya sebut, Allah Ta'ala sebut. Hanya sahaja orang yang takut pada Allah, itu orang yang betul-betul takut pada Allah, yang alim ulama, yang ada ilmu. Nabi sebut kan, al ulama warathatul anbiya. Tuan-tuan pun selalu dengar, ustaz-ustaz pun selalu baca, ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Pasal apa? Nabi tu ada ilmu, betul tak? Dengan ilmu Nabi sampaikan. Ulama dia mewarisi ilmu kenabian, dia sampaikan, cuma dia tak ada wahyu lah. Ulama pewaris Nabi. Kemudian kata Nabi SAW apa? Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tu, semua nabi tidak mewarisi dinar, ini emas. Para nabi tidak mewarisi dirham, perak. Wa innama warrasul ilma. Para nabi ni dia mewarisi benda yang sama, tak kira nabi mana-mana pun. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Musa, Ibrahim, Ayub, Yunus, Zakaria, sampai Nabi Muhammad SAW, yang mereka waris pada kita apa? Al-ilma, ilmu. Kemudian Nabi sambung, faman akhadahu akhada bihazzin wafir. Siapa yang ambil ilmu, yang ni apa? Kita panggil apa? Yang Nabi tinggal ni, dia ambil ilmu, maka dia telah ambil satu bahagian yang cukup besar. Sebab tu jelas ulama, kasih pada ulama. Kemudian orang yang salah pada hukum, sebagaimana orang yang berpangkat yang tinggi pada raja dunia, maka ia mendapat menolong syafaatnya pada akan orang yang salah pada hukum raja dunia. Nampak? Orang yang ada pangkat lah. Siapa yang ada pangkat dekat dengan raja, raja kan ada satu apa,
kuasa pengampunan, betul tak? Kuasa pengampunan raja ada. Orang yang dekat dengan raja dia dapat pengampunan diraja, dia panggil kan, pengampunan diraja. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube Ustaz Siddiq Noh. Tuan kenal Ustaz Siddiq Noh? Dia cerita waktu dia duduk di Kaabah, dia tengok ada seorang lelaki yang istighfar dia luar biasa. Astaghfirullah, dalam dia tarik depan Kaabah tu dengan penuh penghayatan, sampai Ustaz Siddiq Noh tengok terpegun. Luar biasa tengok. Biasa kita istighfar astagfirullahalazim, biasa istighfar tu. Ni istighfar daripada hati yang dalam, astaghfirullah, ditarik. Ustaz Siddiq Noh tanya dia, siapa istighfar dalam sangat? Dia kata, dulu patutnya saya ni mati dah, patutnya dia mati dah, tapi dia selamat. Pasal apa? Sebab dia kerja apa? Duduk di Perlis. Kan banyak orang seluduk ke Perlis tu. Dia seluduk, bawa masuk beras lah, masuk ikan lah, ayam, masuk benda-benda, barang-barang seluduk. Sekali tu masa dia seluduk, ada orang tolong pasin barang, bagi upah kat dia lah. Dia suduk benda lain, dia suduk benda-benda halal lah. Tapi halal apa dia, salah jugalah hak suduk. Tapi dia suduk benda yang halal lah. Tapi rupanya yang orang pasin tu dadah, bukan sikit, memang berat. Orang bagi dia duit dah. Orang panggil apa? Keldai dadah ke mari? Keldai dadah. Dia pun selalu kali ni selalu lepas, kali ni dadah memang tak lepas. Mungkin sikit-sikit tu depa bagi apa, tak apalah. Ni dadah tak lepas. Dan dadah tu cukup berat. Dan dia dah masuk. Memang dia sabit hukum gantung lah. Dia tak tahu nak, dia tak tahu apa. Tapi nak kata apa? Nak kata hang tak salah, dadah ada hang. Betul tak? Tengok rakyat Malaysia yang kena gantung kat Singapura. Sebelum dia nak kena gantung, dia pakai baju cantik-cantik. Lepas tu tengok dia makan yang makanan terakhir tu, bergetak-getak tu. Kesian kita tengok bini buat macam mana, salah. Dia makan bergetak-getak. Yalah, lagi berapa jam nak kena gantung, lagi berapa minit nak kena gantung, mana tak takut. Jadi dia ni ceritanya patut memang sabit dah hukum gantung, mandatori sampai mati. Masa dia tunggu di bilik, dekat bilik akhir tu, dia duduk tunggu ni je, nak bawa pergi gantung tunggu nak bawa pergi gantung. Tengah-tengah duduk, pintu dia buka, dia duduk pikirnya tu biasanya orang nak kena gantung ni pasrah tuan-tuan. Biasa pasrah, nak lawan apa lagi, memang nak mati ada pun. Jadi dia pun tak apa, rupa-rupanya tak, dia dapat pengampunan diraja. Dia adalah sangkut macam mana dengan Sultan Perlis. Sultan Perlis sangkutnya dapat, dan mungkinlah kot terbukti dia ni tak bersalah dan sebagainya, dia kena enaknya dapat pengampunan diraja. Saya polis tanya apa hubungan cik dengan istana, tanya dia. Tapi nak ceritanya tentang orang yang ada hubungan dengan istana, dia adalah kelebihan dia, betul tak? Yang tak ada pada orang. Itu kalau raja dunia. Ni yang kita cerita ni, raja sekalian raja, Allah Tuhan sekalian alam. Yang dekat dengan Allah Ta'ala siapa? Para ulama. Para ulama Allah Ta'ala iktiraf. Ulama ni banyak ayat tuan-tuan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jelas ayat dia. Orang yang diberikan ilmu itu diangkat banyak darjat di atas orang yang lain. Dalam ayat yang lain apa? Macam sebut, innal alima 'alal 'abid mislul qamari 'ala sa'iril kawakib. Masalul alim, perumpamaan orang yang alim dibandingkan orang yang kuat ibadah. Ada orang yang kuat ibadah, rajin sembahyang duha, rajin puasa, rajin tentang puasa tadi tu, Asyura tuan-tuan. Rajin puasa, rajin macam-macam ibadah, tapi ilmu kurang. Yang seorang lagi, dia bukan abid, tapi dia ni ilmu banyak ilmu, banyak menyampaikan ilmu. Taklah boleh lawan abid tadi tu, kuat ibadah. Nabi sebut orang yang alim dibandingkan dengan abid, orang alim tu macam bulan purnama, abid ni macam bintang-bintang. Nampak tak? Bintang tu halus je, bulan nampak menyinar. Pasal apa? Dengan ilmu dia memberi sinar kepada umat. Ada setengah ulama kadang bukan dia tak mau sembahyang dua, kadang-kadang dia sibuk. Betul tak? Daripada pagi tu dia mengajar. Ramai. Kalau dulu mai, sat gi mai, tanya pula ni. Banyak orang tanya dia ilmu tuan-tuan. Baik, nak dibandingkan dengan ahli ibadat, taklah. Pasal ahli ibadat sibuk dengan ibadah, dia ni sibuk dengan ilmu dan menyampaikan ilmu. Baik, kemudian menolong syafaat, baik, tinggi. Walhasil, bahawa dituntut
di atas kita akan bahawa kita kasih kepada dua puak. Kena kasih dua puak, dua golongan lah. Yang pertama, puak alim ulama, supaya mereka itu menolong syafaat akan kita pada hari kiamat jikalau kita ada jatuh kesalahan pada hukum Allah dan Rasulnya. Kasih kepada ulama, mudah-mudahan dapat syafaat. Syafaat tu tuan-tuan tahulah, syafaat dia ada nabi ada syafaat, malaikat ada syafaat, alim ulama ada syafaat, mati syahid ada syafaat, dan syafaat yang paling hebat, syafaat yang paling agung, syafaat apa? Kalau manusia ni Nabi lah, syafaat Nabi Muhammad SAW, iaitu syafaat mensegerakan hisab. Kalau bukan kerana Nabi SAW, kita duduk di padang mahsyar tu sampai bila-bila tuan-tuan. Kerana Nabi SAW, Nabi sujud doa pada Allah, disegerakan hisab setelah beribu tahun berdiri di padang mahsyar. Tapi syafaat paling besar kali apa? Syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis dah syafaat Nabi, habis dah syafaat orang beriman, habis dah syafaat orang mati syahid, habis dah syafaat apa? Ulama. Syafaat Allah lah yang paling besar, dan syafaat Allah lah paling banyak mengeluarkan orang daripada neraka. Sebab tu bila tuan-tuan buat apa-apa kebaikan, jangan campur riak, sum'ah, jangan. Sebab kita ingat syafaat paling besar syafaat Allah. Kok kita ada kurang sini, tapi kita buat amalan semata-mata kerana Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Allah. Kok yang lain kita tak dapat? Syafaat Allah lah syafaat yang paling agung sekali. Sebab tu bila buat ibadah, jangan campur nak orang puji lah, nak yani lah, orang tu tengok. Buat semata-mata kerana Allah. Baik tuan-tuan, kemudian yang kedua, puak yang berpangkat besar pada raja dunia, supaya mereka itu menolong syafaat akan kita pada dunia jikalau kita ada jatuh kesalahan pada hukum raja dunia. Hendaklah mengambil ingat akan yang demikian itu. Maksud dia, kalau puak dunia ni tuan-tuan, raja-raja dunia, kita ada hubungan dengan dia, kita ada hubungan lah. Tapi jangan raja yang zalim. Disebut bukan raja zalim, raja zalim tak boleh. Zalim mana boleh, cenderung pada kezaliman. Jadi bila baik dengan pemimpin-pemimpin, sebab tu kita kata ulama dengan apa? Umara dengan ulama ni dia berkait. Sebab ulama dia tak boleh nak apa? Ulama boleh menyampaikan kebaikan, tapi nak sampaikan kena juga pertolongan pada umara. Umara bagi kan, okey ustaz boleh ngajak di masjid negara contoh. Ramai ustaz ada channel khusus untuk ustaz. Contoh. Kena ada umara. Umara yang taat, umara ni boleh tolong banyak lah. Ada hubungan. Sebab tu hubungan ulama dengan umara dia ada hubungan. Jadi umara ni dia akan tolong bagi platform kepada ulama, betul tak? Bagi platform untuk menyampaikan ilmu. Dalam masa yang sama dia kena ambil nasihat daripada ulama. Begitu. Baik, kemudian yang kedua apa ni? 8. Yang kedua 8, ke-28 kot. Daripadanya itu hadis asar daripada Ibnu Abbas yang mengeluarkan oleh Adi daripada Tariq jalan Wahib bin Wahib, daripada Ibnu Juraish, daripada ulama, daripada Ibnu Abbas, irhamu salasata azizun qaumin dhalla wa ghaniyin qaumin iftaqar wa aliman yata'alu bihi subyan. Yang tadi tuan-tuan, sama aja hadisnya, saya baca aja lah. Yang bermaknanya hendaklah kasihan belas olehmu akan 3 orang. Kesian. Baik, orang yang jadi kemuliaan pada satu kaum, ia jadi kehinaan padanya. Dulu dia ada jawatan, kemudian dia hilang pangkat. Kita kena kesian. Tuan-tuan nak baca ni jelas sangat tuan-tuan, orang yang ada pangkat tiba-tiba jatuh. Dalam sejarah ni, kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Kesian tuan-tuan. Kesian lah, tapi ialah sebahagian mereka pun jahat. Sebahagian mereka tu zalim sikit lah. Zalim. Jatuhnya mereka pada tangan Abul Abbas As-Saffah daripada Bani Abbas. Bani Abbas ni Ahlul Bait Nabi ya. Ahlul Bait Nabi daripada keturunan Abbas. Tuan-tuan dengar kerajaan Abbasiyah? Kan kerajaan Abbasiyah tu adalah kerajaan Ahlul Bait Nabi. Dia pun tu keturunan Ahlul Bait. Tapi betul tak betul itu bukan bergantung pada Ahlul Bait, pada ikut Al-Quran dan hadis. Tapi Abbasiyah tu antara kerajaan yang kita tengok sangat berperanan besar dalam perkembangan Islam. Harun Ar-Rasyidnya tuan-tuan, Al-Mahdi, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, banyak jasa daripada Islam. Depa tu kan Nabi sebut Ahlul Bait Nabi ni 4 keluarga. Keluarga Abbas, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Ali. Tidak 4 tu. Keluarga Abbas ni lah yang Allah pilih menjadi kerajaan Abbasiyah. Dan Abbasiyah ni dijatuhkan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila jatuh, dia bunuh ribuan, dia bunuh.
Dia bunuh tu kan, dia memang balas balik. Dia seolah-olah membalas dendam lah tuan-tuan di atas apa kezaliman kerajaan Umayyah tu. Kerajaan Bani Umayyah memang ada yang zalim. Antara yang zalimnya gubernur dia tu lah Hajjaj tu. Zalim Hajjaj ni. Dia bunuh orang tak bagi makan 120,000. Dia kurung tak bagi makan. 120,000 bukan sikit, banyak. Tapi Hajjaj ni ada jasa. Ada jasa. Tapi dia jahat. Jahat sikit, jahat sungguh. Jahat tadi tak tahu nak habaq. Jahat sungguh. Dia bunuh cucu Sayyidina Abu Bakar yang banyak sembahyang tahajud, banyak puasa, iaitu siapa? Abdullah bin Zubair. Dia bunuh. Dah lah dia bunuh, dia pergi salib, dia potong kepala, dia bubur sangkut kat Kaabah. Lepas tu dia lempak kat kubur orang Yahudi. Padahal dia tu orang yang kuat ibadah tu. Cucu Sayyidina Abu Bakar, anak Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair. Jahat tuan-tuan. Dia bunuh banyak, dia bunuh. Last kali dia bunuh ulama besar nama dia Sa'id bin Jubair. Dia bunuh, ditikam tengkuk. Itu yang terakhir. Sebab Sa'id bin Jubair doa supaya dia lah orang terakhir Hajjaj boleh bunuh. Zalim Hajjaj ni. Zalim sebab tu bila Hajjaj mati, ulama pakat seronok semua. Pakat seronok. Hasan al-Basri, An-Nakhai, semua seronok. Pasal apa? Mati dah pemimpin yang zalim. Tapi bila jatuhnya Abbasiyah, dia pun bunuh habis. Tak kira habis anak pinak. Itu yang dapat lari, sebahagiannya lari, dia pergi ke Spanyol kan. Dia buat kerajaan Bani Umayyah di sana. Lama agak bertahan tu. Lepas tu di Cordoba tu, dia pun berjaya lari di sana, tubuh kerajaan Bani Umayyah pula di sana. Itu yang ada dua kerajaan masa tu. Satu kerajaan Bani Abbasiyah, satu lagi kerajaan Bani Umayyah. Baik, tak apa tuan-tuan. Pendek ceritanya tuan-tuan, bila kita baca macam ni, tengok kesian jatuh. Daripada ada kuasa, jatuh. Naiknya pemberontakan, jatuh terus ke bawah. Saya ingat cerita antara Muznah dengan Khaizuran. Muznah ni dia tuan-tuan, bila tuan-tuan baca sejarah Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah, ataupun Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, keluarga Nabi, dengan Bani Umayyah, tuan-tuan jangan ingat mereka ni jauh, mereka ni dekat je tuan-tuan. Mereka ni adik-beradik je sebenarnya. Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah tu adik-beradik. Abdul Manaf, Tok Wan Nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Betul tak? Abdul Manaf tu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf tu bapa kepada Hashim, Bani Hashim, anak cucu Hashim. Hashim tu adik-beradik dengan Umayyah. Bani Umayyah anak cucu Umayyah. Siapa Umayyah? Adik-beradik dengan Hashim. Bani Hashim anak cucu Hashim. Bani Abdul Muttalib anak cucu Abdul Muttalib. Hashim ayah kepada Abdul Muttalib. Bila sebut Bani Abdul Muttalib, anak cucu Abdul Muttalib saja, tak termasuk hak atas. Bila sebut Bani Hashim, termasuk sekali Abdul Muttalib dan anak dia. Umayyah tu adik-beradik je dengan Bani Hashim, adik-beradik Umayyah dengan Hashim tu. Tapi nak cerita Khaizuran dengan apa? Muznah. Masa Muznah ni berkuasa, Khaizuran ni dia pun nak minta tolong supaya tanamkan Muhammad bin Ibrahim, adik-beradik Ibrahim lah, yang kena bunuh. Dia tak bagi tanam biak. Masa ni kerajaan Umayyah sedang merintah. Dan Muznah ni dia antara isteri kepada pemimpin Bani Umayyah. Bila dia minta tolong nak ambil jenazah tanam, dia tak bagi. Malah dia halau lagi dia. Muznah halau dia. Halau Khaizuran dengan adik-beradik dia halau. Dia tak bagi. Dia pun minta jenazah dia tak bagi. Kemudian jatuh kerajaan Bani Umayyah. Suami Khaizuran ni, suami Muznah dibunuh, adik-beradik dia habis dibunuh. Sampai Muznah yang sombong ni, isteri kepada pemimpin Bani Umayyah yang sombong ni, jadi peminta sedekah. Dulu sombong, orang minta tolong nak kebumikan jenazah keluarga yang dibunuh pun dia halau balik. Bila jatuh Bani Umayyah, dia jadi merempak tuan-tuan. Pakaian pun terlusuh, apa pun tak ada, dengan busuknya. Tapi dia satu orang perempuan yang sangat cantik, yang Muznah ni, duk merempak. Susah sangat tuan-tuan dipicari Khaizuran tu. Khaizuran yang dulu masa dia berkuasa, dia halau Khaizuran tu. Dengan adik-beradik dia pergi kat Khaizuran nak minta tolong. Khaizuran tengok dia, Khaizuran marah dia, Khaizuran halau dia. Tapi bagus dia tuan-tuan, dia bijak. Yang Muznah ni dia bijak. Dia kata, Muznah kata, adakah macam ni cara kau bersyukur pada Allah? Yang Allah yang takdirkan aku jadi lagu ni. Dan Allah yang berikan aku kedudukan menjadi, dulu hang tak ada kuasa, hang dapat kuasa. Adakah begini cara kau bersyukur pada Allah? Yang ni kau balas dendam dengan aku, kau halau aku. Lepas tu dia pun pergi, Muznah pergi. Tapi Khaizuran ni bagus. Dia tahu walaupun macam mana Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, dia panggil adik-beradik tu Abdul Manaf, Tok Wan Nebah. Dipanggil balik Muznah. Khaizuran tu panggil balik Muznah.
Lepas tu dia peluk, dia suruh pergi mandi, pakai minyak wangi. Lepas tu dia kata apa? Hang tengok bilik lain istana ni, hang pilih bilik mana yang paling hang suka. Muznah ni dia bekas bini apa? Bini penguasa Bani Umayyah. Bani Umayyah. Dia pilih bilik paling besar kali tu. Oh, alang-alang pilih paling besar. Nanti dia kata buat susun dah macam mana. Dia pun susun dengan segala perhiasan dia. Lepas tu dia Khaizuran ni dia ambil duit yang banyak, berapa puluh ribu dinar, dia bagi pada Muznah ambil. Tapi saya nak cerita bukan apa, kesian. Dulu hang senang, hang belagak. Tapi hang dah jatuh ke bawah. Saya baik Khaizuran ni baik. Khaizuran ni baik, dia tak membalas dendam. Tapi nak cerita gitulah, masa ada kuasa ingat, tak selamanya duduk di atas, jangan sombong sangat. Kemudian dengan sebab ketiadaan melihara akan isti'adah pada kaumnya. Isti'adah ni hubungan lah. Dia ahli ulama, tapi dia berhubung dengan perangai dia yang tak macam ahli ulama, supaya orang hilang hormat dengan dia. Maka selepas itu tidak ambil hirau oleh mereka itu akannya. Yang kedua, orang kaya ia menjadi fakir dengan sebab tidak tahu menjaga akan hartanya, maka jadi binasa segala hartanya. Dulu kaya betul miskin. Yang ketiga, orang alim yang membuat main akannya oleh segala kanak-kanak kerana mengiktikad mereka itu akan ahli ulama. Yang tua-tua itu kolot, yakni tidak mengambil akan perasaan kemerdekaan dunia, kemewahan dunia lah, dan tidak mendapat akan bahagian kepada pihak kehidupan dunia, yakni gaji sebagaimana orang-orang yang menjadi jawatan kerajaan seperti guru-guru sekolah Melayu, Arab dan Inggeris, oleh kerana tidak tahu mereka itu akan kelebihan alim ulama. Ni cerita dululah. Sehingga kan dia tengok ulama-ulama pondok yang tak ada gaji nampak hina, tuan-tuan. Yang makan gaji nampak mulia. Ni orang yang tengok harta, tuan-tuan. Tengok harta. Baik, tuan-tuan, habis akan datang kita masuk bab baru. Kenyataan bagi segala alamat yang membezakan di antara alim ulama akhirat dan alim ulama dunia. Masih lagi dalam bab ulama dunia dan ulama akhirat. Saya mohon maaf, tuan-tuan, kita terlajaklah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an wa tafarruqana ba'da tafriqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la matrudan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi.